العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم النبيين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang, masih lagi memberikan kita ruang dan peluang meneruskan saki baki umur kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Terlebih dahulu yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, ahli jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, para ustaz, seterusnya sidang jamaah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi peluang tuan-tuan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan seperti mana yang Tuan Imam baca tadi. Dalam surah Al-Waqi'ah tu kan. Sulatum minal awwalin. Kebanyakan golongan-golongan kanan ini adalah orang-orang ataupun yang terdiri daripada para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, yang awal-awal tu kebanyakan. Wa qalilun minal akhirin. Kan? Sikit je dari orang yang di ujung. Banding dengan para sahabat Nabi memanglah kita jauh seperti mana perumpamaan kata umpama langit dan bumi. Banding dengan tabi'in, kita sangat jauh tuan-tuan dengan mereka. Tapi mudah-mudahan, sebab itu kita kena banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit tadi. Golongan yang akhir-akhir ini. Yang mana Nabi kata, aku rindu sangat nak bertemu dengan kita lah golongan yang akhir ni. Bukan golongan sahabat. Sebab apa? Sebab Nabi kata, mereka-mereka ini mereka yang tidak pernah berjumpa denganku. Tapi mereka inilah yang mengamalkan sunnah-sunnah. Kitalah umat akhir zaman, mudah-mudahan tuan-tuan. Mudah-mudahan syabas dan tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua terus istiqamah. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit tadi. Golongan akhir-akhir tadi yang sedikit tadi, mudahan itulah kita salah seorang yang termasuk daripadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Yang tuan-tuan baca malam-malam tu surah apa? Surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kematian. Halaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Dalam tafsir Ibn Katsir kata asal al-maut, asalnya kita ni daripada tak ada tuan-tuan, kita mana ada dulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kan, kita berada di alam roh, masuk dalam alam rahim ibu kita. Selama 9 bulan lebih, kemudian dilahirkan ke dunia. Barulah kita hidup dalam alam rahim dulu. Kemudian lahir ke dunia dan sehinggalah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang.
kehidupan kepada kita. Untuk apa tuan-tuan? Liyabluwakum. Ada tujuan kita. Allah SWT ciptakan kita ni sebagai satu ujian pada kita. Apa ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok besok natijah daripada kehidupan kita di atas muka bumi ini, siapakah dia orang-orang yang paling baik amalannya. Itu tujuannya tuan-tuan. Allah SWT ciptakan kita memang ada ujiannya. Sekarang ni pun kita diuji tuan-tuan. Isu sekarang apa tuan-tuan? Isunya tuan-tuan susah nak dapat beras tempatan kan. Itu isu lah tuan-tuan, bukan isu politik ni. Saya tak masukkan politik kan tuan-tuan. Susah kan, masing-masing merungut, masing-masing mengeluh. Nak dapat beras pun susah, sedangkan beras itu makanan asasi kita. Itu ujian lah tuan-tuan. Memang Allah kata ujian kehidupan kita ini. Kecil-kecil lagi dah ada ujian tuan-tuan. Nak masuk tadika pun sekarang ada ujiannya kan. Nak dekat tadika tertentu lah dia ada ujian dia. Nak masuk sekolah tertentu, darjah 1. Contohnya sekolah integrasi kat Kelang ni ada 1 je tuan-tuan kan, yang jais punya lah. Nak ambil muridnya 100 lebih. Yang mohonnya ribu. Memanglah tuan-tuan. Kena ujian, itu ujian mana kecil lagi. Kalau anak yang tahun 6 kan, yang teringin nak masuk, anak-anak tuan-tuan ataupun cucu tuan-tuan yang nak masuk sekolah-sekolah berasrama pun ada ujiannya juga tuan-tuan. Sebab UPSR tak ada, tapi dia ada ujiannya. Ujian kelayakannya. Kena isi online dan sebagainya sekarang. Dia kan ada ujian. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Kehidupan kita hari-hari ada ujiannya masing-masing. Kan? Jadi Allah SWT kata nak tengok manakah nanti yang paling baik amalan. Dan Allah SWT wajibkan kita pula. Sesungguhnya Allah SWT tidak aku ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Kewajipan yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi Allah nak tengok besok. Sepanjang kehidupan yang Allah SWT berikan kepada kita ini, apakah kita telah pun melaksanakan kewajipan tadi, ibadah yang Allah SWT perintahkan, wajibkan kepada kita. Allah nak tengok pula yang manakah kita ni yang paling baik, paling terbaik amalannya. Nanti ketika mana kita nak bertemu dengan Allah SWT nanti. Dan dalam kubur lagi Allah dah tanya dah. Kan? Apatah lagi nanti bila kita berada di padang mahsyar. Apatah lagi bila mana nanti kita akan dihitung di mizan Allah ataupun timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hari itu tidak ada yang boleh membantu kita. Sebab itulah kita masih lagi berada di bulan apa tuan-tuan? Bulan Rabiul Awal kan. Saya yakin tuan-tuan dah banyak kali mendengar sambutan Maulidur Rasul. Peringkat surau Qiyah Haji Maksum saya yakin dah banyak kali dah. Dah banyak para asatizah mengulasnya. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi pada saat ketika susahnya itu, pada ketika saat dahsyatnya mahsyar, mahsyar Allah sementara kita menanti hitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ketika itulah kita akan mengharapkan apa yang namanya syafaat daripada siapa tuan-tuan? Sudah tentu daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah kita ni layak nak dapat syafaat Nabi? Sedangkan waktu kita hidup dekat dunia ni, adakah kita melaksanakan sama ada sunnah-sunnah tasyri'iyah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sunnah-sunnah yang bukan tasyri'iyah, sunnah-sunnah biasa. Mungkin kalau kita dah laksanakan, alhamdulillah. Tapi kalau kita tinggalkan, itu yang tadi kita kata, adakah kita layak nak dapatkan syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat dan ketika itu kita sangat memerlukannya. Macam kita dalam kesusahan lah tuan-tuan kan. Kita diuji dengan sebarang ujian tadi. Yang kita katakan ujian tadi. Apa ujian contohnya tuan-tuan?
Kita sangat memerlukan pertolongan. Kan? Waktu itu kita nak sangat kalau boleh ada yang menolong kita. Katalah pancit tayar motor lah tuan-tuan kan. Di tengah perjalanan pergi kerja dan sebagainya. Kita sangat memerlukan pertolongan. Ada orang datang tolong. Alhamdulillah. Begitulah tuan-tuan nanti. Kita lagi sangat memerlukan dengan keadaan dahsyatnya mahsyar itu. Kan? Dengan manusia daripada manusia yang pertama. Nabi kita Adam. Sampailah kepada kita umat yang terakhir ni dihimpunkan. Allah biarkan pula dalam penerangan-penerangan yang kita baca kan. Allah biarkan pula kita lama di padang mahsyar itu. Yang dianggarkan mataharinya panas. Sekarang ni pun panas kan tuan-tuan? Panas. Kan? Jadi ketika itulah kita nak mengharapkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah kata apa nak dapat syafaatnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Sekiranya kamu benar-benar cintakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan untuk siapa tuan-tuan, Allah sambung lagi di ujung itu. Yuhibbukum wa yaghfir dzunubakum. Bila kita melaksanakan segala syariat tuntutan yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai bukti kita kata kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faedahnya akan berbalik kepada kita semua yang mana faedahnya sangat besar. Allah kata apa? Allah akan berikan kita keampunan. Allah akan berikan kita kasih dan cinta sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita kata redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kita nak tuan-tuan. Itulah matlamat kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita nak dapat redha dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak melaksanakan insya-Allah tuntutan-tuntutan ataupun ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita kena laksanakan apa saja yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita katakan tadi sebagai ujian. Dan nanti Allah nak tengok natijah dia tadi siapakah yang paling baik amalannya. Kan? Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu saya nak ulas sikit je lah tuan-tuan kan. Tapi pagi ni saya nak bawa. Oleh kerana tadi tuan imam baca kan, golongan-golongan awal yang banyak. Yang banyak sekali yang dapat peluang ini golongan-golongan awal. Kerana mereka ditarbiyah sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun ada peluang juga. Kalau kita turut sama melaksanakan walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ni sebenarnya saya nak bawa satu kisah cerita tuan-tuan. Antara banyak kisah-kisah golongan awal ni lah. Yang hari ni saya nak bawa pada pagi ni ialah kisah Suhail. Siapa Suhail ni tuan-tuan? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat dihormati. Kita kata dia otai lah kan. Dia orang yang paling berpengaruh. Maknanya apa-apa keputusan Quraisy waktu itu mesti kena dengar daripada pandangan dan dia punya orang yang banyak mulutnya tuan-tuan. Dia banyak cakapnya. Dia banyak memberikan pandangan-pandangannya. Inilah dia Suhail bin Amr. Jadi apa saja keputusan mesti mereka orang Quraisy akan mendengar pendapat daripada Suhail bin Amr. Dan ketika itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Sezaman dengan Suhail bin Amr. Dan juga Nabi mula menjalankan dakwahnya secara terang-terangan kan. Selepas Islam mula berkembang. Dan Suhail inilah orang yang paling banyak sekali menentang. Dia akan gunakan apa sahaja cara nak tentang dakwah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang dah matang dikatakan, yang dah boleh mampu berfikir. Tetapi dia menggunakan kematangannya, kehebatan cakapnya untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Kan? Kalau dibagi hujah begini dia akan jawab hujah. Itu kelebihan Suhail bin Amr.
Dan satu lagi dia ada satu sifat yang namanya ego. Kan? Dia ada ego. Bila ada ego ni susah tuan-tuan. Sebab itulah antara sebab syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala apa? Kerana ada sifatnya aba wastakbara. Ketika mana Allah Subhanahu Taala nak perintahkan supaya sujud kepada Adam, syaitan ini dia engkar, dan dia ada sifat takabur dalam diri dia. Sebab tu dia tak nak sujud pada Adam. Kerana anggapannya Adam ini hanyalah diciptakan daripada tanah, sedangkan dia daripada api. Jadi ada sifat ego dan engkar dia kat situ. Begitulah juga dengan Suhail ini. Dia tak nak. Walaupun dia dah dengar apa sahaja dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang pembesar Mekah kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, perancangan Allah Subhanahu wa taala, Suhail bin Amr ini walaupun dia hebat menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala takdirkan 3 orang anak dia kan. 2 orang lelaki dan seorang perempuan. 3 anak dia iaitu Abdullah, Abu Jandal, yang lelakinya, dan yang seorang perempuannya Ummu Kalsum tuan-tuan. Dalam diam-diam rupa-rupanya memeluk Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, dia orang yang berpengaruh dan dia menggunakan apa saja cara nak tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi rupa-rupanya Allah takdirkan 3 anak dia masuk Islam. Satu tamparan yang cukup hebat kepada Suhail bin Amr. Dia sangat marah bila dengar anak dia tadi masuk Islam tuan-tuan. Adalah dia orang paling kuat menentang. Tiba-tiba anak sendiri masuk Islam. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Masuk bulan Rabiul Awal. Macam bulan sekarang lah tuan-tuan. Berlaku hijrah yang pertama tuan-tuan. Kumpulan sahabat Nabi. Bila dah semakin banyak penentangan ni, Nabi perintahkan mereka berhijrah ke mana tuan-tuan? Mula-mula berhijrah yang pertama ke Habsyah. Kan? Jadi ada kumpulan ini. Mereka ini berhijrah. Mereka keluar berhijrah. Kumpulan yang pertama berhijrah. Tetapi tuan-tuan, kan, bukan sekarang aja ada kabar-kabar angin ni. Dulu pun dah ada juga kabar angin. Kan, kabar tak benar kan. Ketika mana mereka berhijrah tadi, konon-kononnya sampai kabar angin mengatakan bahawa pembesar-pembesar Quraisy di Mekah ini dah masuk Islam. Jadi kumpulan-kumpulan pertama tadi yang mula berhijrah tadi patah balik. Kan. Jadi apa yang berlaku? Jadi yang berhijrah yang kumpulan pertama tadi termasuklah anak-anak daripada Suhail bin Amr ini. Jadi bila balik saja ke Mekah, apa berlaku? Anaknya yang bernama Abdullah bin Suhail telah pun ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Dan diserahkan kepada bapaknya Suhail. Apa berlaku? Suhail pun kurunglah anaknya Abdullah tadi. Tak cukup dengan kurung tuan-tuan. Dia menyeksa anaknya sendiri dengan seksaan yang sangat dahsyat. Kan? Sehinggalah Abdullah bin Suhail ini rasa tak tahan. Dan dia terpaksa berpura-pura murtad. Ketika itulah barulah Suhail berhenti menyeksa anaknya sendiri. Jadi tuan-tuan, dia berpura-pura, dia bukan atas redanya, tapi kerana tak tahan sangat dengan seksaan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, iaitu Suhail. Jadi Abdullah pura-pura murtad. Jadi Suhail rasa gembiralah. Dia kata anak dia dah patah balik semula kan, kepada agama asalnya. Kemudian berlalu beberapa waktu sehinggalah tiba masanya mula umat Islam Nabi perintahkan, maknanya penentangan yang sangat dahsyat. Nabi pun perintahkan sahabat-sahabatnya mula berhijrah ke Madinah. Tapi Abdullah tadi dia masih lagi berada di sisi bapaknya Suhail, dan bapaknya memang sangat jaga dia. Kan? Walaupun sahabat-sahabat Nabi dah mula berhijrah, tapi Suhail ni hati dia, ya Allah, meronta-ronta kalau boleh dia pun sama juga nak berhijrah. Nak menyelamatkan iman dia, tapi dia tidak ada peluang. Kan? Jadi berlakulah tuan-tuan peperangan dalam Islam yang pertama. Apa perangnya tuan-tuan? Perang Badar. Dalam perang Badar ini berlaku pada tahun kedua hijrah. Jadi ketika itu nak berlaku peperangan Badar ni, maknanya orang-orang Quraisy menyediakan tenteranya dengan kelengkapan yang sangat banyak. Dianggarkan lebih kurang 1,000
1,000 orang tentera kafir Quraisy ini. Nak lawan dengan orang Islam Madinah ketika itu lebih kurang 313 orang. Jadi pemimpin-pemimpin Quraisy termasuklah Suhail bin Amr ini sangat bangga. Dan mereka sangat yakin mereka akan dapat mampu mengalahkan tentera Islam yang sikit. Kemudian tak ada kelengkapan pula. Kan berlaku pula dikatakan bulan puasa tuan-tuan perang Badar ini. Kan? Jadi nampak macam seolah-olah tidak ada keadilan. Jadi dengan kekuatan 3 kali ganda ni, tentera musyrikin ni dia rasa yakin dapat mengalahkan tentera Islam. Jadi berlakulah bila berlaku sampai di medan peperangan Badar itu, kan? Suhail bin Amr ni sangat-sangat dia rasa, ya Allah, bukan dia tak katalah Allah tuan-tuan kan, tapi dalam hatinya Suhail kata, kali ni dia kata, aku nak tengok anak aku yang namanya Abdullah ini akan menghunuskan pedang dia nak lawan Muhammad, kan? Yang sangat dibenci oleh Suhail. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Rupa-rupanya kesempatan inilah diambil oleh anaknya Abdullah bin Suhail tadi. Di medan pertempuran ini dia lari kepada pihak muslimin. Kan dia ambil kesempatan inilah peluang dia tadi. Marahnya Suhail bin Amr. Kan asal-asalnya dia kata supaya anak dia tadi nak lawan dengan Nabi. Rupa-rupanya rupanya Abdullah bin Suhail ambil kesempatan untuk lari ke pihak orang Islam dan melawan pula tentera musyrikin. Jadi kemarahan Suhail ni sangat dahsyat. Kan tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dalam peperangan Badar ini walaupun tak seimbang. Tentera Islam sikit saja, tentera musyrikin 3 kali ganda tentera muslimin, kan. Lawan tuan-tuan kan, 1,000 lawan dengan 300. Kan jadi lebih kurang 3 kali ganda mereka. Kan nak lawan dengan tentera Islam yang sikit ni tadi. Tetapi Allah SWT mentakdirkan dengan semangat dan keimanan yang ada pada orang-orang Islam tadi. Kerana orang Islam ni dia iman dia tuan-tuan, mahal iman. Dia berperang untuk apa tuan-tuan? Dia berperang untuk yang namanya mati syahid. Tetapi orang kafir musyrikin dia berperang untuk hidup. Sedangkan orang Islam yang beriman, jadi tentera Islam, dia berjuang untuk nak capai yang tertinggi sekali, iaitu apa dia tuan-tuan? Kematian yang paling tinggi, iaitu kematian mati yang namanya mati syahid. Kan? Yang mereka nak kejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan semangat yang ada itu, akhirnya dalam peperangan Badar walaupun tentera musyrikin 3 kali ganda, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kekalahan berlaku kepada mereka. Tentera musyrikin kalah dan ramailah orang-orang tentera musyrikin yang menjadi tawanan, yang antaranya termasuklah juga Suhail bin Amr ini, termasuk dia orang yang ditawan tuan-tuan. Ramai yang mati dan ramai juga yang menjadi tawanan tentera Islam, termasuklah Suhail bin Amr. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Ketika itu, bila dicek tentera ni tuan-tuan, tentera Islam cek tawanan-tawanan ini, rupa-rupanya Saidina Umar nampak, ada rupanya Suhail bin Amr ini. Kan? Saidina Umar kenal Suhail bin Amr ini. Seorang yang sangat kuat penentangannya terhadap Islam. Sehingga kan Saidina Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Kan? Saidina Umar kan terkenal dengan sifat garangnya tuan-tuan. Oleh kerana geramnya dia sangat pada Suhail bin Amr, diminta izin pada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku cabut gigi. Gigi siapa tuan-tuan? Gigi Suhail bin Amr, kerana dengan giginya lah dia mencaci maki Islam. Sekarang dia dah jadi tawanan kita. Kata Saidina Umar, izinkan aku cabut gigi dia. Saidina Umar sangat geram sangat ni. Kan? Dengan Suhail bin Amr. Dengan kejahatan yang dilakukan oleh Suhail bin Amr. Tapi kata Rasulullah, apa tuan-tuan? Rasulullah, dan memang sifatnya seorang yang sangat pemaaf. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar. Jangan wahai Umar. Tapi apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan 2 giginya itu satu hari nanti yang Saidina Umar nak cabut tadi, kata Rasulullah, mudah-mudahan 2 giginya itu akan memberikan berita gembira kepada kita pada satu hari nanti. Nampak tuan-tuan sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nak jadi pengajaran kepada kita apa tuan-tuan ni, kita kadang-kadang kalau bergaduh sampai 7 keturunan, aku tuntut dekat akhirat. Itu ayat kita biasa dah tuan-tuan kan. Kau dah marah sangat, aku tuntut, aku tak maafkan kau. Aku tuntut besok dekat akhirat. Itu jauhnya kita tadi. Jauhnya sifat kita dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah nak ajarkan kita sifat pemaaf. Ingat senang-senang ke nak jumpa dekat padang mahsyar nanti. Nak minta maaf kan, orang nak minta maaf dengan kita. Tentang kita patut-patutnya dah masuk syurga terhalang sebab ramai sangat orang nak minta maaf mungkin. Jadi pengajaran pada kita tu apa tuan-tuan? Kita kena contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dari segi akhlaknya. Seorang yang sangat pemaaf walaupun Suhail bin Amr ini sangat-sangat menentang Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Tapi bila dah jadi tawanan, ada peluang Rasulullah tak buat. Rasulullah tak benarkan pun Umar untuk cabut giginya. Dan akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila berlaku pertawanan tadi, akhirnya Suhail ini dibebaskan apabila keluarga dia bayar tebusan. Kemudian pada tahun yang berlaku tahun seterusnya tuan-tuan, lebih kurang tahun ke-6 Hijrah. Satu hari bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Kerana dalam tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Apa mimpi Nabi tuan-tuan? Nabi bertalbiyah. Bertalbiyah ni tuan-tuan yang pergi umrah kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kan, kalau tuan-tuan yang dah lama tak pergi atau apa yang pertama kali pergi kan, kita rasa sampai ke ulu hati. Rasa kerinduan kita ya Allah. Panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun tuan-tuan tak boleh pergi ke Mekah kan. Ni sekarang dah mulai ramai, tapi ramai pula skamernya kan. Macam-macam penipuan berlaku. Walaupun kosnya makin tinggi. Baik. Apa yang berlaku pada Rasulullah tadi bila dia mimpi tadi tuan-tuan, dia mimpi bertalbiyah. Dia mimpi baginda mimpi masuk ke kota Mekah melakukan ibadah umrah. Jadi apabila Rasulullah terjaga daripada tidur baginda rasa sangat gembira. Sebab dah 6 tahun tuan-tuan kan. Ini tahun ke-6 dah ni tuan-tuan selepas hijrah. Bayangkan tuan-tuan. Rasa rindunya dia pada tempat kelahirannya. Macam kita lah tuan-tuan kan. Saya dah tua-tua ni kadang-kadang rasa rindu juga. Walaupun kampung saya taklah jauh mana. Terutama bila hari-hari tertentu lah tuan-tuan kan. Hari raya contohnya kan. Bila anak-anak tanya, ya kita tak balik kampung ke? Kan, ya kita tak balik kampung ke? Saya kata kau orang kampung tinggal kampung je. Dulu anak nombor 1 sampai anak nombor 3 je yang rasa balik kampung. Lepas pada tu, masing-masing ibu ayah, pak mentua semua dah kembali ke rahmatullah kan. Dah tak ada lah. Suasana berhimpun tu dah tak ada lah. Tinggal rumah kosong saja. Kan masing-masing bawa di diri. Sebab tu kadang-kadang kita rasa rindu. Gitulah juga sifat kemanusiaan biasa, manusia biasa. Sebagai manusia, Rasulullah pun rasa rindu yang amat sangat pada negeri tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula bila Rasulullah bermimpi dia dapat memasuki kota Mekah dan mengerjakan umrah. Jadi mimpi seorang Rasul, Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, ia merupakan salah satu daripada cara wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perintah Allah. Allah perintahkan Rasulullah untuk mengerjakan umrah. Bila sebut pasal mimpi tuan-tuan, minggu lepas. Saya dengar berkaitan dengan perubatan Islam daripada Dr. Jahid Siddiq kan. Dia ceritakan kisah bagaimana salah seorang yang bermimpi, dia asalnya duduk kat ujung Sabak Benam tak silap saya. Ustaz Adha pergi tak itu? Tak pergi ya. Dia ceritakan, ni mimpi nak cerita, mimpi kita tuan-tuan, ni mimpi manusia. Ia beza dengan mimpi Rasulullah dan Nabi. Kan? Diceritakan seorang ni dia duduk, dia asalnya biasa je duduk kat ujung Sabak Benam, belah-belah Ildah dalam-dalam, ujung negeri Selangor tu tak. Kan? Biasanya orang-orang biasanya. Dia mimpi satu hari tuan-tuan. Dia mimpi, dalam mimpinya dia kata ada seorang tua minta dia supaya pindah ke Johor. Kan, dia asalnya tak berapa nak ikut. Tapi akhirnya macam mana? Akhirnya dia ikut. Dia pindah tuan-tuan, dia bawa anak isteri dia. Pindah, dia buka kedai di satu tempat perindustrian di Johor baru lah. Kemudian ditakdirkan Allah tuan-tuan, perniagaan dia maju.
Kan? Memang dalam mimpi tadi suruh buka perniagaan. Dia buka perniagaan roti canai. Dan perniagaan dia memang maju. Dia memang dapat duit banyak. Kemudian dia dapat lagi satu mimpi, tuan-tuan. Dia dapat lagi satu mimpi yang si lelaki ni tadi lah. Dia kata satu mimpi, dia kata, okey, kau dah banyak duit dah. Duit pun dah banyak dah. Sekarang ni kau ambil tiket. Kan? Dalam mimpi dia, orang tua tadi ajak. Kan? Kau ambil tiket, kau pergi ke Demak. Kawasan Indonesia belah mana Demak saya pun tak tahulah. Demak lah disebut. Dia kata nanti sampai dekat airport dia, nanti akan ada seorang yang akan panggil engkau. Kan? Bawa engkau ke Masjid Demak. Kan? Kau tidurlah kat situ dalam beberapa hari. Kan? Jadi dia pun ikut tuan-tuan. Dia tutup kedai dia, dia beli tiket, dia beli pasport semua dia untuk pergi ke belah-belah sana Indonesia tadi, Demak tadi tu. Betul tuan-tuan, mimpi dia tadi betul. Berlaku seperti mana yang dalam mimpi dia tadi, yang dikatakan nanti dekat airport sana tadi, akan ada orang yang ambil kau. Kan? Memang betul. Bila sampai di airport sana, ada orang yang sebut nama dia, ambil, bawa dia hantar ke Masjid Demak. Nampak tuan-tuan, kalau orang Indonesia rasa Masjid Demak ni hebat sangat lah kan? Kan, kawasan ada sejarah-sejarah dia tertentu. Jadi dia kata duduklah dia 3 hari dekat situ. Dalam tempoh 3 hari itu salah satu harinya, kan, dia bermimpi tuan-tuan, si lelaki, orang lelaki yang orang lelaki, orang tua tadi tu menjelma lagi dalam mimpinya. Dia kata engkau bertuah, dia kata. Engkau ni sebenarnya keturunan Wali Songo. Nampak tuan-tuan? Dia kata engkau Wali Songo, sekarang ni engkau dah sampai tahap makam yang tertinggi. Jadi mulai saat ini engkau tak payah solat dah. Engkau tak payah solat dah. Engkau tak payah puasa dah sebab engkau dah pakai sahab makam yang tinggi. Kan? Dan lepas ni engkau boleh mengubatkan orang. Kan? Tak payah dah buka peniaga. Tadi disuruh mula-mula disuruh berniaga. Kan? Jadi akhirnya bila dia balik semula ke Malaysia tuan-tuan, dia mula-mula macam tak berapa nak percaya. Kan? Tetapi rupanya tadi malam tersebut jiran dia tadi sakit. Kan? Sakit minta tolong dia. Akhirnya dia pun gunakanlah tadi ilmu yang dia dapat tadi dalam mimpi. Rupanya sembuh, maka tersebarlah dia seorang yang hebat. Lepas pada tu makin ramai orang yang datang kepada lelaki ni. Dan dia jadi konon-kononnya dia dapat tahulah. Orang baru tahu saja belum macam cerita tuan-tuan, cerita Piramli tu apa tuan-tuan? Yang dia berlakon jadi bomoh tu. Saya tak ingat cerita apa tu kan. Macam itulah tuan-tuan. Maknanya orang yang datang tadi nak mengadu pada dia sakit apa, dia tak payah sebut. Dia dah tahu dah sebab akan ada yang menyampaikan pada dia. Jadi dia semakin rasa apa tuan-tuan? Dia semakin rasa hebat tadi tu. Tapi ditakdirkan Allah dia berjumpa, tak sedar saya berjumpa dengan Dr. Jahid lah. Dr. Jahid sini ni dia rumah dia kat Kuang tuan-tuan. Dia mengamalkan perubatan Islam yang namanya Manarah. Dah warning lah tuan-tuan kan. Dr. Jahid kita tak ada kan. Mimpi kita tak sama dengan mimpi para nabi dan rasul. Dia kata kalau dah sampai, dia kata kau tak payah semayang, kau tak payah puasa. Dr. Jahid kata itu adalah daripada mainan tipu daya syaitan dan iblis. Dia kata tak ustaz mana tahu. Kan dia lawan balik. Kan? Tapi kata Dr. Jahid, dia lagi kuat sebab apa? Sebab ramai lepasan Azhar ni kan hebat tuan-tuan. Para pelajar kita lepasan Azhar pun ramai juga yang jadi pengikut dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana seolah-olah dia hebat tadilah. Dia boleh tengok, boleh orang datang, contohnya barang hilang, dia boleh sebut, boleh kebetulan pula memang Allah takdirkan jumpa balik. Jadi makin hebat lah tuan-tuan. Di masa makin dia rasa hebat. Sebab dia kata ni pertolongan daripada mimpi. Dr. Jahid kita bukan. Tak ada pertolongan daripada mimpi. Mimpi kita itu ialah mainan daripada syaitan. Sebab Dr. Jahid kita paling jelas sekali, sebab mimpi itu kata kau tak payah semayang, kau tak payah puasa. Nampak tuan-tuan? Dia mainan, syaitan ni dia mainkan kita daripada mimpi tadi. Seolah-olah kita sampai tahap tak perlu semayang, sedangkan itulah syariat kita tuan-tuan. Yang kita kena laksanakan. Mana ada tak payah semayang, tak payah puasa, main pakai niat. Jadi dia menipu itu tadi. Tapi itulah tuan-tuan kan, takdirkan Allah sampai sudah Dr. Jahid kita tak dengar, dia lawan saya. Dan Dr. Jahid kita dia pernah meninggal dunia dah orang tu. Wallahu alam bagaimana keadaan dia, kita pun tak tahu. Tapi nak cerita tadi, mimpi tadi ialah mainan daripada syaitan. Panjang cerita tuan-tuan kan. Berapa dah jam? Tuan-tuan betul berhenti pukul apa? 7.10 dah. Baik. 7.1 minit. Baik. Jadi kita sambung tuan-tuan cerita Suhail tadi. Bila
Nabi dapat mimpi mengerjakan talbiyah tadi. Nabi pun mengajak para orang-orang Islam Madinah tadi sama-sama juga. Mereka pun berkumpul dan pergilah menuju ke Mekah. Setelah beratus-ratus kilometer sampai di Hudaibiyah, tuan-tuan, mereka pun berehat. Jadi orang-orang Quraisy Mekah ni tadi nampak, ini tak boleh jadi ni. Kan? Tak boleh jadi ni. Orang Islam ni datang nak buat apa? Jadi mereka pun hantarlah 3 orang utusan untuk berunding dengan Nabi. Nabi pun jelaskan bahawa mereka bukan untuk berperang tapi nak menunaikan umrah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tetap tak yakin. Akhirnya Rasulullah hantar Sayyidina Osman sebagai wakil nak berunding pula dengan bos-bos paling besar di Mekah tadi. Jadi ketika inilah berlaku khabar angin. Kan? Seolah-olah konon-kononnya mereka tangkap Osman dan mereka kata Osman telah pun dibunuh. Jadi menyebabkan kemarahan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sebab utusannya orang yang perlu dimuliakan, ini mereka bunuh, mereka sebarkan. Rupa-rupanya apa, tuan-tuan? Mereka hanyalah bermain dengan khabar angin, nak tengok bagaimana reaksi orang Islam. Dan ketika itulah orang-orang Islam membuat bai'atul yang namanya perjanjian ataupun sumpah setia. Kalangan sahabat-sahabat Nabi, kalau kita baca sejarah apa, tuan-tuan, mereka buat sumpah setia yang namanya bai'atul ridwan, nak tuntut bela balik atas kematian Osman. Jadi bila mereka tahu orang Islam nak tuntut bela, akhirnya mereka lepaskan Sayyidina Osman. Kan? Dan maka ketika itulah berlakulah apa yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Dan wakil orang Quraisy ini siapa, tuan-tuan? Suhail bin Amr. Bila Suhail bin Amr ini dia jadi perwakilan, bila nak ditulis tadi perjanjian ni tadi, perjanjian Hudaibiyah ni, nak tulis Muhammad Rasulullah pun dia bantah, tuan-tuan. Dia kata tak, aku tak iktiraf Muhammad tu Rasulullah, Muhammad saja. Muhammad nampak sangat kebencian dia yang sangat-sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjanjian Hudaibiyah ni antaranya gencatan senjata 10 tahun. Orang Islam yang pergi ke Mekah tak boleh dipulangkan balik, tapi orang yang beriman yang lari ke Madinah kena pulangkan balik, kan. Jadi nampak macam ada ketidakadilan pada isi perjanjian Hudaibiyah, yang mana ramai sahabat Nabi antaranya Sayyidina Umar pun tak bersetuju. Kan, dia rasa macam seolah-olah kenapa Rasulullah ni duk terima juga isi perjanjian yang berat sebelah ni. Tapi Rasulullah pujuk juga Sayyidina Umar. Nak tunjukkan Rasulullah ni dia seorang yang sangat cerdik, sangat bijaksana, kan. Dia tahu. Kan, dan bertambah lagi dengan mungkin itu ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana perjanjian ini belum lagi kering, tuan-tuan, ditulis, berlari seorang daripada Mekah, melari ke arah pasukan orang Islam ataupun gerombolan orang-orang Islam yang daripada Madinah tadi, golongan Rasulullah yang nak mengerjakan umrah tadi. Siapa yang berlari itu, tuan-tuan? Dalam keadaan kakinya berantai, iaitulah dia salah seorang lagi anak kepada Suhail yang namanya Abu Jundal. Abu Jandal ni tadi, tuan-tuan, Abu Jandal ni tadi berlari kepada arah Rasulullah. Dia minta tolong, menangis-nangis, dia merayu-rayu, dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku, selamatkan aku, bawalah aku pergi balik ke Madinah. Rasulullah pujuk Abu Jandal. Rasulullah kata, perjanjian ni tadi aku kena ikut perjanjian, tak boleh langgar perjanjian. Kan baru saja kami bersetuju tadi. Antaranya tadi, kalau orang yang beriman daripada Mekah lari kepada pihak orang Islam di Madinah, mereka kena pulangkan balik. Kan, jadi merayu-rayulah Abu Jandal, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat sedih, hibur dia. Kesihan sangat melihat Abu Jandal nanti, sebab dia pun diseksa oleh bapaknya Suhail tadi. Tapi Rasulullah kata tak boleh, kita orang beriman ni kena taat kepada perjanjian. Kan? Jadi tuan-tuan, ini pengajaran juga pada kita. Kadang-kadang kita janji macam-macam, kan. Macam yang berlaku baru ni, janji mulut. Kan, janji mulut beli tanah dan sebagainya, bila buat rumah akhirnya terpaksa dia nak rampas balik tanah tadi. Sebab apa? Sebab janji mulut je, kan. Orang dulu-dulu, kan, tuan-tuan, dia jual tanah pun main mulut je. Mana ada main janji-janji perjanjian. Itu pentingnya tadi, tuan-tuan, perjanjian kena bertulis, kan. Contohnya lot-lot tanah yang tuan-tuan beli kena ada perjanjian untuk mengelakkan apa, tuan-tuan? Pertikaian. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni tadi, tuan-tuan, Rasulullah kata tak boleh. Jadi mereka serahkan balik Abu Jandal. Sampaikan apa, tuan-tuan? Sayyidina Umar ni rasa, geram betul, dia kata. Sayyidina Umar dia kata, sampai dia datang dekat Abu Jandal tadi,
Dia dengan harapan apa tuan-tuan, supaya Abu Jandal tadi ambil pedang dia supaya tikam bapa dia sendiri, Suhail tadi tu. Geram Sayyidina Umar kan, tapi Allah tak izinkan benda itu berlaku. Akhirnya Abu Jandal dibawa semula ke Mekah. Berlalu beberapa tahun selepas itu tuan-tuan, tahun ke-8 Hijrah berlakulah peristiwa pembukaan Mekah kan, tentera Islam makin ramai, jadi mereka mula masuk ke Mekah. Ketika itulah Suhail bin Amr dia rasa sangat takut. Dia nyorok dalam rumah dia. Kan, akhirnya macam mana tuan-tuan, ditakdirkan Allah SWT. Kan, akhirnya saya pendekkan cerita lah tuan-tuan kan. Akhirnya Suhail bin Amr ini masuk Islam. Dan dia buang keegoan dia tuan-tuan. Dia sanggup buang keegoan dia. Banyaklah cerita-cerita bagaimana dia membuang keegoan dia. Walaupun ada setengah-setengah pemimpin Quraisy yang masuk Islam, masih lagi ada rasa ego, tapi tidak berlaku pada Suhail bin Amr tuan-tuan. Dia betul-betul menjadi seorang Islam yang sangat tawaduk. Kan? Dia banyak melakukan benda-benda yang baik tuan-tuan kan. Dia banyak mengutamakan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang lebih terdahulu masuk Islam. Dan akhirnya apa tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhirnya, ujungnya tuan-tuan, apa yang berlaku pada Suhail ni tadi? Oleh kerana dia rasa sangat berdosa sangat dulu. Sangat rasa menyesal kenapa dia tidak termasuk dalam golongan awal yang masuk Islam, sedangkan dialah yang berada di bumi Mekah yang mendengar dakwah daripada Rasulullah. Tapi kerana keegoan dia tadi, kan, dia sanggup menolak dakwah Rasulullah. Jadi dia kata, aku tak boleh tinggal di Mekah ni. Bila Rasulullah dah wafat, dia ambil keputusan dia nak keluar daripada Mekah. Dia bawa anak cucunya berhijrah ke Syam tuan-tuan. Tapi dia niat tadi, dia pernah berkata pada sahabat-sahabat dia yang masih ego lagi, kita ni jauh ketinggalan dengan golongan-golongan awal yang masuk Islam. Jadi bila kawan-kawan dia tanya macam mana cara kita nak lawan mereka, ada satu cara saja kata Suhail bin Amr, iaitu kita kena berjuang dalam Islam ini sampailah kita mati syahid. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampak tuan-tuan, dia buang segala sifat keegoan dia yang asal tadi. Jadi ditakdirkan Allah, dia bawa anak cucu dia keluar daripada Mekah kerana dia tak nak tengok dah sejarah hitam dia di Mekah. Kerana penentangan-penentangan yang dilakukan pada Rasulullah, dia berhijrah ke Syam. Ditakdirkan Allah tuan-tuan, bumi Syam dilanda penyakit yang namanya penyakit ta'un. Dan Allah SWT mentakdirkan seluruh keluarga Suhail bin Amr ni terkena penyakit itu, dan akhirnya mereka juga diistilahkan sebagai mati syahid kerana terkena penyakit yang namanya penyakit ta'un tadi. Walaupun Suhail bin Amr tidak mati di medan perang, tapi dia mati kerana wabak yang Allah SWT turunkan. Maknanya Allah makbulkan doa Suhail bin Amr. Pengajaran kepada kita apa tuan-tuan? Walaupun sejahat mana kita, orang-orang kat ada dunia ni, walaupun mungkin kita bukan kita tuan-tuan, kan, jangan kita hina mereka. Kerana Allah SWT kata, kan, ya Allah SWT akan tengok di hujung-hujungnya. Dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya tak ingat tajuk apa. Sebut, ada manusia ni yang amalan dia amalan ahli syurga, tapi dia hujung-hujungnya dia melakukan amalan ahli neraka. Jadi Allah takdirkan dia masuk dalam neraka, fal-iyazubil. Tapi ada satu lagi golongan yang dia amalan ahli neraka, tapi di hujung dia melakukan taubat. Dia menyesal sungguh-sungguh dan dia melakukan, akhirnya amalan di ujung amalannya, dia melakukan amalan ahli syurga, dan Allah SWT masukkan dia dalam syurga. Jadi kepada kita tidak perlu nak menghukum orang di dunia ni. Kita tak perlu hukum orang tuan-tuan. Yang kerja kita ialah melaksanakan tugasan kita. Kalau perlu kita dakwah dia, kita dakwah. Kalau perlu kita nasihat dia, kita nasihat dia. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan, kita sama-sama dapat dengan yang kita sebutkan tadi, dapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dikatakan golongan-golongan awal tadi, ashabul yamin, yang golongan itu sikit saja di kalangan orang-orang yang akhir-akhir ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk itulah tuan-tuan. Jadi sekarang itu saya tuan-tuan, kuliah saya untuk pada pagi ini, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya apa yang saya sampaikan ini tidak bertepatan dengan ilmu Allah SWT, dan saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan sekalian. Andainya ada bahasa yang saya gunakan yang tuan-tuan rasa tak suka untuk mendengarnya, maka saya mohon sekali lagi berbanyak kemaafan daripada tuan-tuan sekalian. Dan saya cukup sekadar itu, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.